Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 15 Jun, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Haziq Aziz jalani pemeriksaan di Hospital Kuala Lumpur pagi ini. Sebelas buah kampung di daerah Beaufort, Sabah dilanda banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai program yang padat sepanjang lawatan kerja 3 hari ke United Kingdom bermula hari ini. Program lawatan itu termasuk berucap di Cambridge Union Society, sebuah persatuan bahas dan kebebasan bersuara di Universiti Cambridge. Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tiba di London kira-kira jam 9.30 malam tadi waktu tempatan atau kira-kira 4.30 pagi tadi waktu Malaysia. Program pertama lawatan beliau ialah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Majlis Pelajar Malaysia di United Kingdom dan era UKEC di Suruhanjaya Tinggi Malaysia hari ini. Perdana Menteri juga hari ini akan melawat Galeri Dunia Islam Yayasan Al-Bukhari yang baru di Museum British di Bloomsbury. Esok pula Tun Dr. Mahathir akan menghadiri rumah terbuka Hari Raya yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Temple Woods Garden di Camden. Perdana Menteri kemudian akan ke Universiti Cambridge untuk menyampaikan syarahan bertajuk Demokrasi di Malaysia dan Asia Tenggara. Pada Isnin pula, Tun Dr. Mahathir akan menghadiri sesi pertemuan dengan para pelabur dan pemain industri di UK yang dianjurkan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Maybank. Sejak 10 tahun lepas, perdagangan antara Malaysia dan UK telah mencatat kadar pertumbuhan 2% tahun dengan jumlah dagangan dua hala tahunan bernilai dari 12 bilion hingga 17 bilion ringgit. Pada hari terakhir lawatan itu, Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat ahli lembaga pengarah Yayasan Human Life Advancement HLEF. Yayasan ditubuhkan pada 2011, itu adalah sebuah pertubuhan antarabangsa yang aktif dalam bidang pendidikan, pemindahan teknologi dan pembangunan lestari. Sepanjang lawatan itu, Tun Dr. Mahathir akan diiringi Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Haziq Abdullah Abdul Aziz, individu yang mengaku sebagai lelaki dalam satu video seks, dikaitkan dengan seorang menteri dibawa menjalani pemeriksaan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Haziq tiba di Jabatan Kecemasan HKL kira-kira jam 8.30 pagi bersama sepasukan peguam. Bagaimanapun setakat ini, status sama ada dia akan ditahan reman atau dibebaskan dengan jaminan juga masih belum diketahui. Semalam Haziq ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Dia ditahan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman semasa berada di Terminal Pelepasan Antarabangsa untuk berlepas ke Manila, Filipina. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad, mengesahkan Haziq ditahan bagi membantu siasatan mengikut 4 kesalahan. Hujan lebat berterusan menyebabkan 11 buah kampung di daerah Beaufort, Sabah dilanda banjir. Kira-kira 94 mangsa daripada 34 keluarga kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Serbaguna Membakut. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, keadaan di daerah itu sehingga pagi tadi masih mendung. Manakala bacaan air sungai mencecah paras amaran iaitu 6.52 meter. 5 jalan turut dinaiki air namun masih boleh dilalui kenderaan. 11 buah kampung terjejas adalah Kampung Lumanta, Baitam, Sinako, Bembangan, Bayu, Kayan, Lempijas, juga Kampung Jambatan Baru, Baitam Laut, Baitam Baru dan Papas. Dalam pada itu, keadaan banjir di Beaufort turut mendapat perhatian timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Jaujan Sembakong. Beliau mengingatkan penduduk negeri itu terutama di kawasan yang sering dilanda banjir supaya sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan cuaca tidak menentu. Jadi jangan tunggu bila berlaku banjir barulah kita orang kata kelam kabut ataupun tidak bersedia. Tapi inilah perkara-perkara ini sudah tentu kerjaan sentiasa
membuat pendekatan, langkah-langkah yang baik bagaimana kita mengatasi keadaan-keadaan bila banjir ini berlaku. Datuk Jaujan ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Dewan Masyarakat Sempurna pagi tadi. Baik, kesemua 48 rakyat Malaysia di Sudan dilaporkan selamat susulan perkembangan politik dan keselamatan terkini di negara itu. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, Kedutaan Malaysia di Khartoum telah berhubung rapat dengan semua warga Malaysia yang berdaftar. Ia termasuk 26 pelajar di Sudan dan memantau dengan teliti situasi di negara itu. Semua rakyat Malaysia yang masih berada di Sudan diminta mempertimbangkan meninggalkan negara itu dengan secepat yang mungkin. Wisma Putra turut meminta rakyat Malaysia yang merancang untuk melawat Sudan untuk menangguhkan perjalanan mereka sehingga keadaan lebih stabil. Pihak Kedutaan Malaysia di Sudan juga mengalu-alukan persetujuan yang dicapai baru-baru ini antara Majlis Tentera Peralihan TMC dan Alliance of Freedoms and Changes Forces EFCF untuk menyambung semula rundingan mengenai pembentukan Majlis Kedaulatan bersama yang akan menerajui peralihan politik di negara itu. Kerajaan Sudan dilapor mengaku memberi arahan bagi menghapuskan penunjuk perasaan dari pihak pembangkang yang menyebabkan puluhan orang terbunuh dan cedera sejak awal bulan ini. Malaysia menggesa siasatan antarabangsa yang terbuka, telus dan objektif berhubung insiden serangan ke atas dua kapal tangki di Teluk Omat. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata Malaysia amat bimbang terhadap ketegangan yang memuncak di Timur Tengah yang merupakan kawasan penting bagi kepentingan Malaysia dan dunia. Kerajaan menyifatkan tindakan ke atas kapal komersial awam adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa yang jelas mencabuli undang-undang antarabangsa, mengancam kebebasan navigasi antarabangsa dan kebebasan perdagangan. Malaysia turut menggesa semua pihak supaya bertenang dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan lagi ketegangan di rantau itu. Menurut Wisma Putra, Malaysia akan menyokong sebarang usaha yang tidak berat sebelah bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik yang berlaku di rantau terbabit. Kedua-dua kapal tangki yang diserang itu membawa bendera Marshall Island dan Panama masing-masing dalam perjalanan ke Taiwan dan Singapura dari Qatar dan Arab Saudi. Kem program latihan khidmat negara PLKN Etnobotani di Gua Musang yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan orang asli suku Batik yang telah dibenarkan keluar dari hospital lengkap dengan segala kemudahan termasuk bilik rawatan. Pengarah bahagian pelaksanaan operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Azizan Abu Taat berkata, Kementerian Kesihatan akan menempatkan pasukan perubatan di PPS berkenaan bagi memantau perkembangan kesihatan orang asli. Kem itu mempunyai 23 blok termasuk asrama yang boleh menempatkan kira-kira 400 orang pada satu-satu masa. Semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengumumkan kem PLKN Etnobotani akan digunakan sebagai PPS bagi menempatkan orang asli yang telah dibenarkan keluar dari hospital. Masyarakat orang asli suku Batik itu mula menjadi perhatian selepas 14 daripada mereka dilaporkan meninggal dunia akibat jangkitan penyakit yang masih belum diketahui puncanya. Sehingga kemarin juga seramai 103 orang asli telah menerima rawatan. Kementerian Kesihatan mengesahkan produk air minuman jenama Starfresh yang ditarik dari pasaran oleh Agensi Makanan Singapura SFA kerana didakwa tercemar dengan bakteria hanya dijual di negara berkenaan, bukan untuk pasaran Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut berhubung punca pencemaran seperti yang dilaporkan sebelum mengambil tindakan lanjut. SFA mengarahkan produk itu ditarik balik kerana dikesan tercemar dengan bakteria Pseudomonas aeruginosa. Produk terbabit adalah bagi air berisi padu 1,500 mm dan 500 mm dengan tarikh akhir masing-masing pada 13 Mei 2021 dan 11 Mei 2021. Bakteria Pseudomonas aeruginosa ialah sejenis bakteria yang ada di persekitaran dan boleh ditemui di dalam air, najis, sisa kumbahan dan tanah. Bakteria itu boleh menyebabkan pelbagai jenis jangkitan penyakit kepada manusia, khususnya kepada golongan yang mempunyai sistem ketahanan badan yang rendah.
Sempena Bulan Ibu Bapa, Peneraju Penjagaan Kesihatan Global, ABOT komited untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga emas dengan menggalakkan para penjaga menjadikan kesihatan ibu bapa satu keutamaan. Melancarkan kempen Penjaga Ensure Goal, tenaga untuk saat-saat bermakna, Pengurus Besar Bahagian Nutrisi ABOT di Malaysia, Robert Cleveland berkata, perhatian khusus perlu diberikan kepada masalah kemerosotan otot yang dialami warga emas. So by the time someone hits their 60s and possibly 70s and beyond, they've lost a significant amount of muscle mass. But there's something you can do about it. Ensure with HMB, our triple blend of protein, vitamin D, 28 vitamins and minerals, this product can help preserve muscle mass. And by preserving muscle mass, you can preserve strength to do the things every day that you need to do, whether that's just going out to eat with the family, or whether that's playing with grandchildren. Melalui kempen ini, ABOT turut memperkenalkan cabaran Street Challenge iaitu satu ujian mudah untuk menentukan kekuatan otot peserta. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan luar negara, sekurang-kurangnya 49 rakyat Palestin cedera terkena tembakan peluru hidup dan peluru getah oleh tentera Israel ketika bantahan mingguan di sempadan Gaza Israel diadakan semalam. Antara yang cedera termasuk 2 anggota paramedik. Berpuluh-puluh yang lain dilaporkan pingsan selepas terhidu gas pemedih mata dilepaskan tentera Israel. Sumber Kementerian Kesihatan berkata beberapa mangsa yang parah dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Lebih 270 rakyat Palestin terbunuh sejak tunjuk perasaan besar-besaran membantah kepungan Israel ke atas wilayah Gaza tercetus sejak 30 Mac tahun lalu. Selain menuntut rejim Zionis melonggarkan sekatan di Gaza, rakyat Palestin turut menuntut hak untuk pulang ke kampung halaman yang dirampas Israel pada 1948. Sebutir bom seberat 100 kg ditemui di pusat bandar Berlin, Jerman, memaksa kira-kira 3,000 penduduk berdekatan dipindahkan. Bom aerial dipercayai milik Amerika Syarikat itu ditemui di sebuah tapak pembinaan berhampiran pusat komersial di timur bandar Alexanderplatz. Anggota bomba dan polis dilaporkan mengepung kawasan berhampiran dalam jarak 300 meter. Skuad pemusnah bom turut dikerahkan ke lokasi untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Kedai restoran dan mercu tanda menara televisyen turut dikosongkan selain perkhidmatan kereta api bawah tanah serta tram digantung buat sementara waktu. Semasa Perang Dunia Kedua, Berlin telah dibom dengan dahsyat sebelum Angkatan Bersekutu dibebaskan kota itu pada 1945. Sekitar 3,000 bom masih dipercayai tertanam di bandar berkenaan. Kerajaan Hong Kong dijangka menangguhkan rang undang-undang ekstradisi susulan ketegangan di bandar raya itu selepas pertembungan antara penunjuk perasaan dan polis. Menurut laporan akhbar Swing Tao Daily, Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dijangka membuat pengumuman menangguhkan pelaksanaan rang undang-undang yang membenarkan ekstradisi ke Tanah Besar China hari ini. Difahamkan keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan pegawai kerajaan malam semalam. Susulan itu membuat dasar penangguhan berdebatan berkaitan rang undang-undang kontroversi itu sehingga sekurang-kurangnya Minggu hadapan. Kerajaan Hong Kong sebelum ini mencadangkan satu rang undang-undang yang akan membenarkan ekstradisi ke mana-mana bidang kuasa termasuk Tanah Besar China walaupun masih belum ada sebarang perjanjian dimeterai sehingga kini. Perdebatan yang undang-undang itu menarik ratusan ribu orang ke jalanan berikutan kebimbangan bahawa ia mengukuhkan lagi cengkaman Beijing terhadap Hong Kong. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Segmen sukan, saingan bola sepak Copa America memulakan aksinya hari ini dengan tuan rumah Brazil turun menentang Bolivia. Dan Brazil menepati status selaku pasukan pilihan dalam kumpulan A selepas mengatasi Bolivia dengan kemenangan 3-0. Bagaimanapun Brazil terpaksa menunggu sehingga babak kedua sebelum Philippe Coutinho membuka jaringan skuad Samba menerusi sepakan penalti pada minit ke-50. 2 minit berselang, Brazil menggandakan jaringan dengan Coutinho menanduk masuk hantaran Roberto Firmino untuk kedudukan 2-0.
Dan Everton melengkapkan kemenangan Brazil menerusi satu rembatan cantik dari luar kotak penalti untuk keputusan penuh perlawanan 3-0 memihak skuad Semba. Saingan Liga Super kembali bersambung minggu ini dengan 4 perlawanan berlangsung semalam. Perlawanan tumpuan semestinya terarah kepada aksi di Manjung Perak dengan pasukan berstatus kelab PKNP FC berjaya mengikat pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT dengan keputusan 1-1. Turut membawa pulang satu mata Kedah dan Pahang yang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman dengan keputusan 0-0. Paling menarik perlawanan antara Felda United dan PKNS FC dengan 9 gol terhasil, manakala gol tunggal Ronaldo membantu Perak mengatasi PJ City FC dengan kemenangan 1-0. Melayan kunjungan JDT di Stadium Manjung, memang penguasaan lawan sudah dijangka lebih awal PKNP FC. Mana tidaknya seawal minit keempat, pelawat sudah di depan selepas hantaran Safawi Rashid mudah disudahkan Tiago untuk gol pembukaan JDT. Namun PKNP bangkit melawan selepas itu dan minit ke-14, gol penyamaan berjaya dicipta. Hantaran Yasser Pito berjaya ditanduk Giancarlo Rodriguez sebelum Raymond De Silva menyudahkan gerakan melalui satu sentuhan mudah untuk mengikat kedudukan 1-1. JDT kembali mengasah untuk mencari gol tambahan bagaimanapun percubaan Safawi pada minit ke-36 sekadar terkena tiang. 1-1 tamat separuh masa penguasaan JDT berterusan selepas rehat. Namun percubaan yang dilakukan Safawi sekali lagi hanya singgah di tiang gol PKNP. Berpeluang mengenakan jaringan pada minit ke-55 sepakan penalti Gonzalo Cabrera bagaimanapun tersasar. Pergaduhan hampir tercetus pada minit ke-76 menyaksikan JDT terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Afiq Fazil dilayangkan kad merah. Keputusan 1-1 kekal hingga tamat separuh masa. Sementara itu, aksi di Stadium Darul Aman turut menyaksikan tuan rumah Kedah dan Pahang terpaksa berpuas hati membawa pulang satu mata selepas perlawanan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Pahang jelas menguasai perlawanan melalui beberapa peluang yang dicipta, cuma ia gagal diterjemahkan kepada gol. Hanya minit ke-38, Kedah berjaya melepasi kawalan pertahanan Pahang, namun percubaan Fernando Rodriguez Ortega dapat disekat penjaga gol Pahang Helmi Eliza Ilyas. Walaupun Pahang terus mempamerkan kawalan terutamanya pada babak kedua permainan, kekentalan pertahanan Kedah mengekang asakan lawan menyaksikan perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 0-0. Dalam pada itu, 9 gol terhasil pada pertemuan Felda United menentang PKNS FC di Stadium Tun Razak di Jengka. Felda paling awal memecah kebuntuan selepas tandukan Tiago Junior meletakkan tuan rumah mendahului permainan seawal minit keempat. Namun kembali diikat PKNS pada minit ke-15, kali ini hasil tandukan kepasaman. Felda menggandakan jaringan pada minit ke-45 apabila Hadid Azman berjaya menewaskan penjaga gol PKNS Zarif Irfan Hashimuddin meletakkan tuan rumah mendahului 2-1. Peluang PKNS untuk menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama tidak menjadi kenyataan apabila sepakan penalti Gabriel Guerra berjaya disekat Nur Azlan Razali. Felda terus selepas 3 minit bersambung apabila kesilapan Zarif menampan bola membuka ruang kepada Faiz Mazlan menjadikan kedudukan 3-1 dan 3 minit berselang giliran Khairul Amri Kamal menambah gol keempat Felda menerusi satu penyudah menarik depan gol PKNS. Minit ke-55, Khairul Amri berjaya melepasi perangkap offside sebelum menjadikan gol kedua peribadinya menjadikan kedudukan 5-1 memihak Felda. Agak jauh ketinggalan, PKNS kembali mengatur gerakan untuk mencari gol dengan tandukan Tamirlan Kazubev menjadikan kedudukan 5-2 pada minit ke-60. Minit ke-72, Jafri Ferdauscio menjadikan kedudukan 5-3 selepas membuat percubaan mudah dari luar kotak penalti. Dan minit ke-82, kedudukan menjadi 5-4 selepas Rodney menanduk masuk sepakan penjuru Jadid Ilyas. Cuma agak terlewat buat PKNS untuk mencari gol penyamaan dengan perlawanan berakhir dengan keputusan 5-4 memihak Felda. Aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, tuan rumah PJ City FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas tewas 1-0 kepada Perak. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-19 melalui jaringan Ronaldo Hendrik Silva yang menyudahkan lorongan Ryan Derson di Costa Morais. Permainan seimbang terus disajikan kedua-dua pasukan. Selepas itu dengan PJ City hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-63. Cuma percubaan Washington Brando dos Santos sekadar menggegarkan tiang gol Perak. Peluang PJ City bertambah sukar pada minit ke-66 selepas kapten pasukan S. Subramaniam diarah keluar padang setelah dilayangkan kad kuning kedua.
Penghujung permainan, PJ City hampir memecah kebuntuan namun percubaan R. Barakuma berjaya disekat Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan 1-0 memihak Perak. Turut berlangsung semalam, dua perlawanan Liga Perdana menyaksikan JDT2 kembali merampas kedudukan teratas Liga dari UiTM FC. Kemenangan 5-0 yang dilakar ke atas Terengganu FC 2 menyaksikan JDT2 kini mengumpul 27 mata berkelebihan 2 mata berbanding UiTM yang terpaksa akur dengan keputusan seri 0-0 menentang Kelantan. Memang penguasaan disajikan JDT2 yang melayan kunjungan Terengganu FC 2 di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Minit ke-14, JDT2 sudah di depan gol menerusi jaringan Nicholas Fernandez. 4 minit berselang, tuan rumah menggandakan jaringan selepas Fernandez menghasilkan gol kedua pribadi. 2-0 tamat separuh masa penguasaan JDT2 berterusan selepas rehat. Bermula sentuhan Ramadan Saifullah Usman minit ke-50, Saiful Hasnul Rafi menjadikan kedudukan 4-0 ketika permainan memasuki minit ke-73. Dan berbaki seminit sebelum permainan tamat, Fernandez berjaya melakar hat-trick turut melengkapkan kemenangan 5-0 JDT2 ke atas satu lagi kelab berstatus Ferda, Terengganu FC 2. Ia turut menyaksikan JDT2 kembali melonjak persada Liga setelah keputusan seri 0-0 yang dialami UiTM FC menentang Kelantan. Buletin 1.30 berakhir di sini. Saksikan lebih 100 peserta memeriahkan sambutan Aidilfitri dengan berlari mengenakan pakaian tradisional di Putrajaya pagi tadi. Saya Fatin Hamiah Yusof, salam hormat dan selamat berhujung minggu.